sebentar tadi. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan saya menjemput dan mempersilakan Puan Nurul Husna binti Abdul Rahman, Setiausaha SPM untuk menyampaikan taklimat pasca SPM 2020. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Cik Surati, Cikgu Surati. Okey, terdahulu terima kasih juga kepada Tuan Pengetua atas ucapan alu-aluan. Cikgu tahu semua calon SPM 2020 telah mendapat result SPM 2020. Melalui cara pertama SMS. Cara yang kedua adalah melalui My Result 1 dan My Result 2. Dan saya pasti semua calon dah tahulah result keputusan masing-masing untuk SPM 2020. Isu yang timbul selepas calon mendapat keputusan SPM adalah isu yang pertama, calon tu hadir semasa peperiksaan. Tapi bila di slip, dicatatkan sebagai T. T dekat situ bermaksud tidak hadir lah. Isu yang kedua adalah ada calon ingin membuat semakan semula untuk subjek yang tertentu lah. Dekat sini saya akan terangkan cara macam mana untuk calon membuat semakan yang sepatutnya lah. Untuk yang pertama, dekat situ dah ada SMS, calon akan dapat result secara ditulis A berapa, B berapa lah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui My Result 1, My Result 2. So dekat situ kalau awak guna yang itu, awak akan dapat keseluruhan. Secara tidak rasmi lah. Bahasa Melayu dapat berapa, bahasa Inggeris dapat berapa. Ini cikgu nak terangkan untuk slip keputusan penuh. Tengok dia punya carta tu. Calon boleh dapatkan slip keputusan penuh selepas 4 hari. Maksudnya pada 14 Jun nanti, calon boleh download ataupun pergi ke myresult3moegov.my tu. Dekat situ apabila awak download untuk My Result 3 ni, dekat situ akan ada tengok slip keputusan penuh pada 14 Jun. Awak akan nampak beza. 10 Jun 2021 itu slip awal yang calon dapat. Dia tulis keputusan peperiksaan SPM, lepas tu subjek dan keputusan. Dan bawah tu lah. Itu result yang calon dapat apabila calon download My Result 1, My Result 2. Sekarang untuk calon memohon ke mana-mana IPTA, IPTS, calon kena muat turun slip keputusan penuh. Calon boleh tengok dekat skrin tu. Slip keputusan penuh boleh dimuat turun pada 14 Jun. 14 Jun ni, bila awak download, awak akan dapat tengok tambahan logo lembaga peperiksaan. Ada atas tu logo lembaga peperiksaan. Seterusnya dia akan tulis sijil peperiksaan SPM 2 tahun 2020. Subjek keputusan yang calon dapat. Dan bawah tu akan ditambah satu lagi iaitu QR code. Inilah slip keputusan penuh ni lah yang akan calon gunakan sekiranya calon ingin memohon ke mana-mana ataupun beasiswa atau apa-apa sajalah. Calon boleh download ataupun nak print untuk simpanan. Itu beza dia slip awal yang calon dah dapat dengan slip keputusan penuh. Boleh dimuat turun pada 14 Jun 2021. Ini cikgu nak maklumkan. Kemungkinan 10 Julai akan sampailah sijil peperiksaan tahun SPM 2020. Dan makluman tu akan cikgu bagi tahu dari semasa ke semasa lah. Berkaitan dengan sijil SPM ni. Seterusnya, itu dah tak faham untuk slip keputusan penuh. Boleh download di My Result 3 pada 14 Jun.
Okey, sekarang kita pergi kepada isu-isu yang timbul semakan semula keputusan peperiksaan. Okey, calon boleh tengok kat situ. Okey. Okey, sekarang cikgu terangkan panduan pentadbiran penyemakan semula keputusan peperiksaan dan keputusan peperiksaan kes T. T tu maksudnya tidak hadir lah. Okey, tengok yang pertama. Calon SPM 2020 yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan boleh membuat permohonan penyemakan semula keputusan peperiksaan dengan dikenakan, okey, ni untuk yang semakan semula. Okey, yang semakan semula maksudnya contohnya daripada B+ tak puas hati nak semak semula. Okey, kalau ada rezeki dapat A- ke A. Okey, so macam mana yang itu untuk yang semakan semula dengan dikenakan bayaran RM100 bagi setiap mata pelajaran yang dimohon. Okey, maksudnya kalau awak nak semak semula subjek, fizik contoh, kimia contoh satu subjek dikenakan bayaran RM100. Okey, macam mana cara dia nanti cikgu terangkan. Okey, itu kes yang untuk semakan semula. Okey, yang kedua, isu yang kedua adalah calon peperiksaan SPM 2020 yang hadir dan menduduki peperiksaan tetapi mendapat keputusan T. T tu maksudnya tidak hadir lah. Okey, bila awak tengok slip semalam yang awak terima ada isu ni calon tu hadir tapi dapat ditulis T. Okey, macam mana nak buat? Okey, boleh membuat permohonan penyemakan keputusan kes T tanpa dikenakan bayaran. Okey, mana yang saya nak semak semula grade tu kena bayaran RM100, tapi untuk kes T ni tidak dikenakan bayaran percuma saja. Okey, yang ketiga, macam mana? Calon perlu mengemukakan permohonan penyemakan semula keputusan peperiksaan dan permohonan penyemakan semula peperiksaan kes T secara dalam talian sepenuhnya. Calon kena guna dalam talian sepenuhnya tidak melalui cikgu di laman web yang tertera di https elpmoi.gov.my Okey, ini cikgu nak terangkan. Okey, kat situ yang HTTP tu boleh download menggunakan laptop ataupun search melalui laptop. Okey, cara yang kedua, calon boleh memuat turun aplikasi mobile e-lembaga peperiksaan di Google Play Store. Android saja. Untuk yang ada handphone Android saja. Untuk Apple Store tidak dibenarkan. Okey, ingat untuk memuat turun aplikasi mobile e-lembaga peperiksaan yang ada Android saja boleh muat turun. Apple tak boleh Apple Store tak boleh. Dan satu lagi melalui laptop. Tengok yang keempat. Permohonan penyemakan semula keputusan peperiksaan dan permohonan penyemakan keputusan peperiksaan kes T dibuka selama 30 hari. Maksudnya dari semalam 10 Jun dan akan berakhir sama ada 9 Julai ataupun 10 Julai lah. Mulai hari pengumuman keputusan peperiksaan. Sebulan dari semalam untuk awak berpeluang untuk semak semula sekiranya berminat untuk yang nak ubah grade tu. Dan satu lagi untuk kes T. Ini cikgu maklumkan sekiranya untuk semak semula grading tu biasanya result calon sama ada kekal ataupun naik. Tak ada yang turun seterusnya sila layak untuk makluman lanjut ada di lpmoi.gov.my lah untuk mendapatkan makluman lanjut berkaitan peperiksaan. Boleh tengok yang bawah tu berkaitan dengan semakan semula. Next, cara macam mana calon nak buat semakan semula adalah yang pertama tengok tu kita fokus kepada SPM semakan semula keputusan peperiksaan SPM dan STAM tahun 2020. Kita fokus kepada SPM semak semula keputusan SPM dalam talian sepenuhnya. Permohonan pembayaran RM100 yang mata pelajaran. Seterusnya pemeriksa akan buat pemeriksaan balik lah. Dan pengeluaran keputusan pun dalam talian sepenuhnya. Seterusnya awak boleh tengok laman web yang cikgu dah tulis kat bawah tu. https.elp.moi.gov.my
Okey. Okey, harapnya boleh nampak lah dia punya laman web tu Okey. Bila awak dah tekan elpmoi.gov.my tu, okey, dia akan pergi kepada okey. Ni, okey, ni skrin paparan yang kamu akan tengok bila kamu dah masuk dekat laman web tadi. Okey, ni adalah lembaga peperiksaan, ada utama, permohonan, semak siasat permohonan, pertanyaan dan log masuk semula. Okey, so lepas pada yang ni, okey, ini adalah paparan utama. Okey, seterusnya calon boleh klik untuk perkhidmatan. Okey, utama, lepas tu calon klik kepada perkhidmatan. Okey, perkhidmatan. Okey, seterusnya okey, lepas perkhidmatan calon boleh ambil yang semak semula. Okey, boleh pas balik yang tadi. Okey, lepas perkhidmatan, okey, calon boleh ambil yang ni semak semula. Okey, bila calon klik semak semula akan pergi kepada paparan seterusnya. Okey, iaitu okey, bila dah keluar yang semak semula, macam dah klik dah, okey, calon akan klik pula kat sini SPM semak semula. Okey, bila calon klik semak semula, dia akan pergi ke paparan seterusnya. Okey. Okey, paparan seterusnya adalah okey, calon akan isi bila kamu dah semak semula tadi, klik semak semula, calon akan isi butiran peribadi calon lah. Okey, nombor kad pengenalan, angka giliran, email. Email tu wajib supaya apabila result keluar nanti dia akan email ke email yang telah kamu key in kat sini. Okey. Okey, alamat surat menyurat, okey, telefon bimbit, telefon rumah, okey, isi je semua butiran yang diperlukan. Okey, seterusnya okey, lepas tu mata pelajaran yang hendak disemak tu, okey, so calon boleh klik papar pilihan subjek. Okey, so kalau calon nak semak apa bahasa Melayu, bahasa Inggeris akan adalah bila calon klik kat situ papar pilihan subjek akan keluarlah subjek yang calon nak semak semula. Okey. Okey. Okey, seterusnya itu untuk yang semak semula. Okey, sekarang kita pergi kepada semak semula case T. Okey, slide sebelum tu. Okey, yang bawah tu. Okey. Okey, ini untuk yang semak semula case T Okey, so calon akan klik semak semula case T, tadi yang semak semula subjek tadi. Okey, yang case T tu, okey, bila calon klik semak semula case T, okey, dia akan keluar juga nombor kad penalan, angka giliran, email dan semua tu lah. Okey, lepas tu, okey, sama juga papar pilihan subjek dan calon klik lah subjek mana yang calon dapat case T tu. Okey, so klik subjek yang sepatutnya lah. Okey, lepas tu calon akan submit lah. Okay, dan untuk calon case T ni tak perlu buat bayaran. Untuk yang semak semula subjek tu ada bayaran dan calon ikut sahaja arah yang telah diberikan dalam semak semula yang subjek tadi. Okey. Okey, seterusnya bila dah isi semak semula case T, submit semua. Okey. Sekarang cikgu terangkan untuk yang ni SPM ulangan. Okey. Ada calon yang ingin membuat peperiksaan ulangan. Okey, tarikh dia adalah bermula 17 Mei 2021 sehingga okey, calon yang nak buat ulangan subjek okey, boleh mohon sehingga 25 Jun 2021. Okey, di mana calon nak mohon, okey, ada laman web yang cikgu tulis kat situ bawah tu. Okey, boleh tengok bawah sikit. Skrin yang sama, slide yang sama, bawah sikit. Okey, tu http okey, spat.moi.gov.my okey, kalau apa-apa boleh je PM cikgu, tak ada masalah. Okey, so bila calon masuk laman web ni, okey, ada kat situ. Okey, bila calon dah masuk laman web ni, okey, calon klik, okey, seterusnya dia akan keluar paparan next, iaitu okey,
Okey, bila calon dah masuk laman web tu, okey, calon pergi kepada yang apa tu? Sistem pendaftaran peperiksaan untuk calon persendirian SPM dan SPMU. Okey, yang ni cikgu dah bulatkan tu. Okey, calon klik yang SPMU. Okey, so bila calon klik yang SPMU, okey, next dia akan keluar. Okey, dia akan keluar yang ni. Ini SPM. Okey, calon pergi kepada SPMU, SPM ulangan. Okey, antara subjek yang ditawarkan untuk SPM ulangan tu adalah hanya 3 subjek sahaja. 3 subjek sahaja, iaitu calon sama ada nak mengulang subjek Bahasa Melayu, okey, Bahasa Melayu, Matematik dan Sejarah. Okey, 3 subjek sahaja yang calon boleh buat SPMU. Okey. Okey, tengok situ. Okey, ada kat situ kat skrin tu. Okey, cikgu ulang. Subjek yang calon boleh buat SPM ulangan adalah Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. 3 subjek ni saja yang dibenarkan untuk membuat SPM ulangan. Okey, bila calon klik yang itu, okey, dia akan keluar paparan. Okey. Okey, ni Okey, calon ambil yang daftar. Okey, calon ambil yang daftar. Okey, bila calon klik daftar, okey, dan akan keluarlah butiran-butiran yang sepatutnya calon isilah. Okey, so bila calon dah isi butiran yang sepatutnya, calon akan send lah. Okey, hantar kepada yang submit lah. Okey, lepas dah isi semua butiran. Okey, tengok yang kat sini tarikh yang dipaparkan adalah, ulang sekali lagi, untuk SPM ulangan siapa yang nak ambil BM Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Sejarah dengan Matematik. Tarikh yang dibenarkan adalah permohonan sehingga 25 Jun 2021. Okey. Okey, cikgu tunjuk cara untuk secara live lah. Okey. Okay. Okey. Ni boleh ke? Nampak tak skrin dekat situ? Okey. Okey, ni cikgu buat live Okey, so tadi bila dah keluar lembaga peperiksaan, okey, calon klik perkhidmatan. Okey, perkhidmatan. Okey, lepas tu pergi ke semak semula. Okey, semak semula. Okey, lepas tu pergi sini anak panah ni. Okey, semak semula. Okey, isi butiran. Okey, so bila isi butiran, barulah dia keluar papar pilihan subjek. Okey, kat sini bila cikgu tak masukkan kad pengenalan, so tak boleh nak papar pilihan subjek lah. Okey, so bila dah isi semua, dia akan keluarlah papar pilihan subjek. Okey, settle yang tu. Okey, calon boleh pergi kepada semak KST. Okey, isi yang diminta. Lepas tu bila dah isi, barulah boleh papar pilihan subjek. Okey. Okey, so calon boleh isilah butiran yang sepatutnya. Okey, itu untuk semak semula dengan dan semak KST. Okey. Okey, seterusnya cikgu tunjuk untuk yang ni SPM ulangan untuk calon yang berminat. Okey, untuk tambah baik result Bahasa Melayu, Sejarah dengan Matematik. Okey, calon klik kat sini, pergi laman web yang cikgu dah tunjuk tadi. Okey, SPMU. Okey, so pergi SPMU kat sini. Okey, daftar. Okey, bila daftar kat sini, okey, calon akan masukkan butir-butiran yang sepatutnya. Okey, nombor kad penalan masukkan, tahun peperiksaan tahun 2020 lah. Okey, angka giliran, okey, ada kat sini, tengok di slip
keputusan SPM ada angka giliran. Okay, lepas tu tekanlah mohon Okay, so isilah butiran yang sepatutnya supaya calon boleh pergi kepada next seterusnya lah. Dia punya butiran yang sepatutnya kita isi. Okay. Okay, ada pertanyaan ke? Yang cikgu nak beritahu itu. Okey. Saya rasa itu saja daripada cikgu. Okey. Terima kasih. Mungkin pilihan yang anda buat sebelum ini tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contoh, mungkin sebelum ni anda mohon pilihan pertama adalah asasi. Tetapi keputusan SPM anda tidak melayakkan untuk anda memilih aliran asasi, jadi anda perlu tukarlah 12 pilihan itu kena tukar. Jadi bila anda buat semakan semula nanti 15 hari bulan di laman web MOHE tu, Malaysia of Higher Education tu. Okay, jadi di situ anda boleh tengok bila dipangkah maksudnya perlu digugurkan, jadi sila tukar. Tukar kursus yang lain bersesuaian dengan keputusan peperiksaan anda. Okay, selain daripada itu, untuk makluman semua juga, sekiranya anda tidak membuat permohonan pada tempoh yang telah ditetapkan sebelum ini, bermaksud anda punya pemilihan sekarang tidak boleh dibuat. Kena tahu pemilihan hanya dibuat pada tempoh yang telah kita berikan sebelum 7 April hari tu sahaja. Jadi untuk pilihan kedua ini hanyalah untuk semakkan sahaja. Tidak boleh buat permohonan baharu. Kecuali bagi mereka yang ingin membuat permohonan ke MARA ataupun IPTS yang lain ataupun pusat-pusat kemahiran yang lain yang telah dibuka sekarang ni, yang tu boleh buat. Tapi untuk UPU tak boleh. Okey, untuk maklumat lanjut, saya juga telah kongsikan kepada guru kelas iaitu webinar bersama dengan bahagian pengambilan pelajar IPT. Kalau tak silap saya hari ini pukul 3 petang. Jadi boleh tengok di sana, di webinar itu boleh dengar sesi taklimat yang disampaikan oleh bahagian Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, di situ anda akan dapat maklumat lebih jelas lah dan mungkin boleh bertanyakan soalan yang berkaitan yang anda perlu yang berkaitan yang anda perlu apa dia kita kata untuk anda maklum lebih lanjut lah apa yang anda perlu tahu, mungkin boleh tanyakan soalan-soalan.
Masih tak dengar ke suara saya? Okey, dah dengar. Baik, cuma kepada calon-calon SPM, okey, sekiranya keputusan anda nanti, banyak yang apa kita kata, tidak menepati syarat, sebenarnya banyak lagi pilihan yang anda boleh buat di luar sana, sangat banyak. Cuma anda kena mencari. Katakan daripada 12 pilihan itu banyak yang digugurkan, jadi boleh cari di internet, ataupun boleh cari di bahagian pengajian tinggi, ataupun di bahagian selangkah untuk UiTM. Okey, di situ anda boleh tengok syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, berapa perlu kredit, berapa perlu grade untuk subjek-subjek tertentu. Di samping itu kena pastikan anda membuat pengiraan merit terlebih dahulu. Kat situ kita boleh tengok kalau anda dapat pengiraan merit tu 80 hingga 90, okey, anda layak untuk mohon program asasi. Kalau 70 ke bawah, 70 hingga 80, okey, layak untuk mohon program diploma. Jadi kalau bawah daripada itu lagi markah merit, maksudnya perlu mempertimbangkan pilihan dari segi tahap sijil, macam tu. Jadi jangan berhenti untuk mencari, jangan berhenti untuk berusaha untuk dapatkan apa yang anda nak dapat, cuma mungkin kita tak boleh guna fast lane lah. Contohlah kalau kita nak ambil bidang medical, tetapi tidak melayakkan kita ambil medical mungkin kerana keputusan kita tak berapa cantik, so mungkin kita kena guna cara yang jauh sikit lah, mungkin ambil CJ dulu, ambil diploma dulu, baru boleh sambung ke peringkat ijazah. Jadi untuk semua calon SPM 2020, mana yang ada nombor dengan kaunselor, okey, boleh berhubung dengan mana-mana kaunselor anda, boleh PM masa yang sesuai. Okey, kalau yang tak ada nombor tu boleh dapatkan daripada guru kelas. Sekiranya ada persoalan, kami ada 4 orang kaunselor boleh cuba bantu setakat yang kita mampulah untuk kita bantu anda supaya anda tidak sebagaimana yang saya cakap tadi, supaya tidak berlaku keciciran. Bagi yang mereka yang masuk lambat ataupun tak dengar taklimat ini, tolong sampaikan kepada kawan-kawan supaya kita boleh sama-sama membantu kawan-kawan kita. So kita boleh sama-sama berjaya lah, walaupun mungkin cabang pembelajaran kita, cabang kerjaya kita akan berbeza selepas ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada saya difahamkan ada 51 orang calon SPM kita yang mendapat 6A dan ke atas. Tahniah diucapkan. 7 orang yang mendapat straight A, tahniah juga saya ucapkan. Kepada yang mendapat keputusan di luar jangkaan, juga tahniah saya ucapkan. Sama ada luar jangkaan tu saya andaikan yang baiklah. Bagi mereka yang mendapat keputusan yang kurang baik, kurang memberangsangkan, kena ingat masih ada lagi ruang, masih ada lagi peluang untuk anda terus berjaya di luar sana, dengan syarat anda terus berusaha, tidak orang kata tidak putus asa untuk mencari sesuatu yang boleh membanggakan diri anda, membanggakan keluarga anda, seterusnya dapat menceburi bidang kerjaya yang anda inginkan dan anda impikan. So saya rasa itu saja. Mohon sekali lagi sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah PM dengan mana-mana kaunselor yang anda selesa untuk berinteraksi, dan saya harapkan hubungan antara kalian dengan pihak sekolah tidak berhenti setakat ini sahaja. Setelah anda keluar daripada Bumi Hikres, harapan saya besarlah, harapan saya untuk anda kembali semula ke Bumi SMK Hikres ini untuk menyumbang bakti kepada generasi-generasi baharu, untuk memartabatkan nama SMK Hikres di persada yang lebih tinggi untuk masa-masa akan datang. So saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.